huge drumstick. My friend, one more set. One more. Yeah. Another nasi lemak set. This is the third nasi lemak that we ordered. Here we have chocolate. The colors of Malaysia. Malaysia now. Malaysia truly Asia. Nasi lemak bumbu. Greetings, everyone. Assalamu alaikum. I've heard so much about this spot. They say it's famous in serving one of the best nasi lemaks here in Kuala Lumpur. And the name of the restaurant is called Nasi Lemak Bonbon. The name Bonbon alone sounds so overwhelming. I can't wait to try it. Let's see what this hype is all about. And for those of you that don't know what Nasi Lemak is a national dish here in... Selamat datang ke TV Rosak Studio. Tempat kamera kadang-kadang sengit, audio kadang-kadang hilang. Tapi reaksi pelancong asing bila makan nasi lemak memang tak pernah rosak. Hari ini, kita bawa anda tengok satu perkara yang nampak biasa bagi orang Malaysia, tapi luar biasa bagi orang luar negara. Saat pertama pelancong asing merasa nasi lemak Malaysia, ada yang yakin ini cuma nasi biasa. Ada yang sangka ia makanan sarapan ringan. Dan ada juga yang tak tahu, satu pinggan nasi lemak boleh buat mereka terus rindu Malaysia. Sebelum kita mula, jom berpantun dulu. Pagi-pagi nampak burung merpati terbang rendah atas jalan raya. Pelancong kata, nasi je ni? Lepas makan senyap, sambil angguk kepala. Reaksi pelancong asing bila makan nasi lemak. Pertama, persepsi awal pelancong asing terhadap nasi lemak. Sebelum merasa, kebanyakan pelancong asing mempunyai tanggapan ringkas terhadap nasi lemak. Mereka melihatnya sebagai hidangan yang simple. Nasi putih, sambal merah, ikan kecil kering, kacang dan telur. Dalam budaya makanan barat atau sesetengah negara lain, hidangan seperti ini dianggap ringan dan tidak kompleks. Namun persepsi ini berubah sebaik sahaja mereka mula memahami bahawa nasi lemak bukan sekadar nasi putih. Ia adalah nasi yang dimasak dengan santan, daun pandan dan sedikit garam, menjadikannya beraroma, berlemak dan kaya rasa walaupun tanpa lauk. Ramai pelancong terkejut apabila mengetahui bahawa asas nasi lemak sendiri sudah mempunyai identiti rasa yang kuat, tidak seperti nasi putih biasa di negara mereka. Kedua, rasa nasi santan yang tidak pernah mereka alami. Apabila suapan pertama nasi masuk ke mulut, reaksi yang paling kerap dilihat ialah kehairanan. Tekstur nasi yang lembut, aroma pandan yang halus, dan rasa lemak santan mencipta pengalaman rasa yang asing tetapi menyenangkan. Pelancong asing sering menyatakan bahawa nasi ini flavorful on its own. Bagi mereka, nasi biasanya berfungsi sebagai pengalas lauk. Tetapi nasi lemak berdiri sebagai elemen utama yang tidak memerlukan banyak tambahan untuk menjadi sedap. Inilah titik awal kekaguman mereka. Apabila mereka sedar bahawa asas hidangan ini sudah luar biasa. Ketiga, sambal. Kejutan rasa yang kompleks. Sambal nasi lemak adalah komponen yang paling mencabar bagi pelancong asing. Ia bukan sekadar pedas, tetapi mempunyai keseimbangan rasa. Pedas, manis, masam, dan sedikit pahit daripada cili yang dimasak lama. Ramai pelancong asing mengakui bahawa mereka tidak pernah merasai sosis seperti ini. Sambal nasi lemak tidak membakar secara agresif, sebaliknya membina kepedasan secara perlahan, membuatkan mereka ingin terus makan walaupun lidah mula terasa panas. Mereka juga kagum dengan fakta bahawa sambal dimasak lama untuk mendapatkan rasa yang mendalam, bukan sekadar dicampur cepat. Ini menunjukkan kesabaran dan seni dalam masakan tradisional Malaysia. Keempat, ikan bilis dan kacang. Elemen kecil, impak besar. Ikan bilis goreng rangup sering menjadi kejutan positif. Pelancong asing tidak menyangka ikan kecil yang kelihatan ringkas boleh memberi kontras tekstur yang begitu penting kepada hidangan. Rasa masin ikan bilis, rangup kacang tanah, dan gabungannya dengan nasi lemak dan sambal mencipta keseimbangan yang sempurna. Mereka mula faham bahawa setiap elemen dalam nasi lemak mempunyai fungsi, tiada yang diletakkan secara rawa. Ini membuatkan pelancong menghargai betapa terperincinya struktur rasa dalam satu pinggan nasi lemak. Kelima, telur rebus sebagai penyeimbang rasa. Telur rebus mungkin kelihatan biasa tetapi fungsinya sangat penting. Pelancong asing menyedari bahawa telur
membantu menetralkan kepedasan sambal, dan memberi rasa lemak yang lembut. Dalam banyak reaksi, telur dianggap sebagai penyelamat yang menjadikan hidangan ini lebih seimbang dan tidak terlalu ekstrim untuk lidah yang belum biasa dengan makanan pedas. Keenam, lauk tambahan dan evolusi kekaguman. Apabila nasi lemak disajikan dengan lauk tambahan seperti ayam goreng berempah, rendang, sambal sotong atau paru, kekaguman pelancong meningkat ke tahap seterusnya. Mereka mula melihat nasi lemak bukan sekadar sarapan, tetapi hidangan lengkap yang boleh dimakan pada bila-bila masa. Ramai yang membandingkannya dengan makanan tradisional negara mereka dan mengakui nasi lemak lebih kompleks dari segi rasa. Ini sering menjadi momen di mana pelancong menyedari bahawa masakan Malaysia mempunyai identiti tersendiri yang sukar ditandingi. Ketujuh, nilai budaya di sebalik nasi lemak. Selain rasa, pelancong asing juga kagum dengan nilai budaya nasi lemak. Yang boleh didapati di gerai kecil, warung tepi jalan, restoran mewah, dan rumah keluarga. Ia menyatukan semua lapisan masyarakat. Mereka melihat nasi lemak sebagai simbol kehidupan seharian. Rakyat Malaysia, ringkas, mesra, tetapi penuh makna dan rasa. Oh, there we go. We got the nice lemak. Thank you. Oh, bro, that looks... wow, Hey, look dude, you at know that, what? guys. I'm gonna be honest with you. What? How much does Wanjo's cost first? How much does a Wanjo's nasi lemak cost? With chicken, man, that's Like 10 interesting. ringgit, right? I think like 11 ringgit. This was what, roughly each plate? 17? Here, actually, here, let me look, guys, real quick. Because I'm just gonna let you guys know right now. So this is about 15.4 ringgit. Yeah. This plate, like I said, I was gonna be brutally honest. Wanjo's is bomb, but this already has like a way better presentation. Like it looks fancy. It looks like a bougie nasi lemak. That is true. The only And it thing, has peanuts. Is that normal? yeah, normal nasi lemak has, yeah, so this is actually more of authentic nasi lemak because it has peanuts. Usually has peanuts, cucumber, anchovies, sambal, which is a spicy sauce. What is this on top? This is chicken. I'm not 100% sure. I wish I could find somebody that works here maybe when they come. Some spices. Then we have, you know, the fried egg with coconut rice. Looks really nice, guys. And it's basmati rice, right? Which is like the long grain rice because it said basmati. Yeah, then it's basmati rice. Look at that, guys. Woo! And I love how like there's different. Once we start eating, I'll talk about the flavors. And now, guys, I have to make a little thumbnail. So see you soon. All right, guys. Well, it's time to dig in. So in Malaysia, it's actually normal to eat with your hands, or you use a spoon and a fork. So my friend Chris over here is gonna use a spoon I'm and using a spoon fork. and fork. Yeah. Last time I ate my nasi lemak with my hands, they stayed red for like 3 days. So I'm not doing that this time around. But man, dude, It smells nice, right? it's so good, bro. All right, guys, I'm gonna kind of tough decision because I am recording with my camera, so I'm gonna touch my camera later. But we do have a big tissue box over here with a bunch of tissues, so I'm gonna use my hands. I'm gonna do a Malaysian style, okay? And you guys, let me know which way do you prefer? Do you prefer the Malaysian style or this style? Okay. Let me just break up my chicken. Dude, I always this like to smells break so up my good. chicken. First bite. Yeah. All right. Oh, bro. How's it? Really good. Really good. But yeah. Ooh, that's a little spice to it, man. Oh yeah, I forgot you can't really handle spicy. But this here, man, it's good, but maybe I need another bite. Yeah, have some bites, and then we're gonna compare it to Wanjo. And the reason why we keep on comparing it to Wanjo is it's one of the best in KL. And it's my favorite spot. Like, I love Wanjo's. Yeah, This literally. here's I got good, him- though. It's good. I got you addicted to that, man. Yeah, you did. Like sometimes I'll just hit him up if he's in KL. I'm like, bro, Chris, what are you doing? He's like, bro, I'm at Wanjo's smashing right now. Yeah, sometimes I go on my own, too. Bro. It's good, right? They're different. They're very different. Same, but different. Same, but different. You know that song? Yeah. You know what, guys? I can't say that one's better than the other. They're just different. This one here, I really like that stuff that's up top. And it has like a crunchy... The chicken is more crispy than Wanjo's, but man... Yeah, I love Wanjo's, man. Yeah, man. That's hard. That's a hard one to beat, though, to be fair. Well, the locals, they always, like, I don't know, from a lot of locals I talk to, they're like, bro, this is the new hot spot. Now, probably after this video, you're going to see everybody coming into this spot now. Really? All right, Yeah, guys. it's a good spot.
Let me mix the peanuts and the anchovies. I don't know what's the proper way how to mix it, but I know people like to mix stuff. And let me get with the sambal. Dude, the sambal's. It's still for me God, a I little. wish I knew how to make that. It's Kesimpulannya di TV Rosak Studio, kamera mungkin rosak, tripod mungkin sengit, tapi satu benda yang sentiasa jelas. Muka pelancong asing lepas makan nasi lemak. Daripada ragu-ragu, bertukar kagum. Daripada cuba-cuba, bertukar rindu. Nasi lemak membuktikan bahawa makanan tidak perlu mewah untuk menjadi hebat. Cukup jujur, cukup seimbang dan cukup rasa. Dan kalau pelancong asing balik negara mereka sambil teringat nasi lemak Malaysia, itu tandanya hidangan ini telah berjaya menawan dunia. Walaupun TV kami rosak. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.